أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan, mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Ayat ni salah satu ayat tonggok pada agama Islam. Penting bagi agama Islam. Ayat yang menyuruh mesti ada satu kumpulan. Wal takum minkum ummah. Dan hendaklah ada kalangan kamu satu ummah. Ummah dengan makna satu jamaah, satu kumpulan. Perkataan ummah dalam Quran berbagai makna. Ada ummah dengan makna seluruh manusia. Ada ummah dengan makna umat Islam. Ada ummah dengan makna ad-din, agama Islam. Ada ummah dengan makna seorang pemimpin besar. Ibrahim adalah ummah. Ada ummah dengan makna jamaah, parti. Disebut parti pada ini, parti kumpulan. Parti, jamaah, organisasi, persatuan. Wal takum minkum ummah, hendak ada daripada kamu satu ummah. Satu ummah, satu puak, satu kumpulan daripada kamu. Satu jamaah daripada kamu, disebut dengan organisasi, disebut dengan parti, disebut dengan persatuan. Satu ummah yang bersifat, disebut sifatnya, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebajikan, iaitulah Islam. Mengajak manusia kepada Islam, berdakwah pada Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang mendapat kemenangan. Menunjukkan bahawa ini fardu kifayah. Kepada orang Melayu, fardu kifayah ni banyak-banyak aja. Banyak-banyak fardu kifayah. Sekadar tu ialah. Ini fardu kifayah yang paling besar. Mesti ada kumpulan yang menegakkan Islam. Dengan tiga sifat ini. Mengajak manusia kepada Islam yang menyeluruh. Menyuruh pada baik, mencegah kemungkaran. Menyuruh sehingga memerintah negara yang berdaulat. Memerintah negara. Disebut dalam hadis, ada peringkat dia. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika dha'ful iman. Sesiapa kalangan kamu yang melihat perkara mungkar, hendaklah ubah dengan tangan. Dengan tangan ni dengan kuasa lah. Dengan kuasa. Sama ada kalau ibu bapa, cegah dengan tangan. Pegang anak tu. Rotang dia ajar, dia didik dia anak tu. Pendidikan moden tak boleh rotang. Islam, suruh rotang. Muru awladhum bisalat bisab'an. Wadribuhum ila 'ashrin. Wa farriqu bainal madali'. Suruh anak kamu semayang bila umur 7 tahun. Umur 10 tahun tak semayang, pukul. Tak mencederakan. Dan pisah tempat tidur antara anak lelaki perempuan bila umur 10 tahun. Itu. Tiap-tiap orang mar'a minkum. Siapa kalangan kamu melihat mungkar, hendaklah ubah dengan tangan. Termasuk dengan tangan ni ialah dengan kuasa undang-undang. Menegakkan kerajaan yang berdaulat. Ada mahkamah dia, ada polis dia, ada penguat kuasa dia. Ini ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu, dengan lidah. Tegur dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tak mampu, benci dalam hati. Benci lihat mungkar. Nak cegah dengan lidah tak boleh, tak mampu, tak ada lawan. Benci dalam hati. Wa dzalika dha'ful iman. Benci dalam hati ni semua lemah iman. Kalau benci dalam hati tak ada juga, tak ada iman lah. Mana dia?
Tak ada iman ni kalau benda tu mungkar, tak ada beci dalam hati, benda yang dosa, benda kufur jadi kufur. Redha pada kufur, tidak boleh. Redha dengan hati pada kufur, tidak boleh. Beci dalam hati pada kufur. Mesti beci sekurang-kurangnya. Kalau boleh hubah dengan tangan, tak mampu dengan lidah, beci dalam hati selemah-lemah iman. Selemah iman ni ialah beci dalam hati. Tak ada tu kan habis. Mesti ada 3 perkara. Mengajak kepada al-khair, iaitu kepada Islam yang menyeluruh. Wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ini 3 sifat. Kalau ada jamaah tu suruh pada baik ya, amal nahi munkar tak ada. Ni tak cukup. Macam ambil semayang, basuh muka saja, kaki tak basuh, tangan tak basuh. Ada jamaah Islam ni, dia suruh orang buat baik je, cerah-cerah muka tak boleh gaduh dengan orang. Jangan bergaduh dengan orang lok je. Itu tak boleh. Tak boleh. Punah umat Islam kalau macam tu. Dia sebut dalam hadis, la ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar aw yasna'u syirarukum fayad'u khiyarukum fala yustajab lahum. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sama ada kamu suruh pada yang baik, cegah kemungkaran, aw sallallahu alaikum syirarukum, atau orang jahat menguasai kamu. Fayad'u khiyarukum fala yustajab lahum. Orang baik doa tu hang tak terima doa orang baik. Bila kemungkaran berlaku, tak ada orang berani tegur. Pakat senyap belaka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Turun balalah negeri tu. Turun bala negeri tu. Kalau ada orang bercakap walaupun tak berjaya, tu Tuhan selamatkan. Kerana ada hak tegur ni lah, maka bala tak turun. Kalau orang tegur pun tak ada, awak tak tahu, bala lah, tunggu. Bencana. Boleh berlaku. Ini. Mesti ada. Dan terang wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang lelaki dan orang perempuan hendaklah betul menolong, menyuruh perkara baik dan mencegah kemungkaran. Ini sifat dia. Negara Islam, alladzina makkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang beri kepada mereka kuasa memerintah negeri, kerajaan, mereka mendirikan sembahyang. Kerajaan tu orang sembahyang. Jangan orang tak sembahyang, buat masjid je sembahyang tu. Itu tak betul. Ada orang dia rajin buat masjid, masjid sana sini, dia tak sembahyang. Mesti mendirikan sembahyang, ada hubungan dengan Tuhan. Wa atawuz zakah, menunaikan zakat. Tunai zakat, yakni ekonomi yang adil. Ambil pada mereka yang berada, beri pada mereka yang perlu. Mesti ada ekonomi yang adil. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Suruh pada yang baik, cegah kemungkaran. Ini sifat negara Islam. Yang baik dia suruh, yang munkar dia cegah. Kalau yang baik dia suruh, yang munkar tak dia cegah, ini tak memenuhi sifat sebuah negara Islam. Jadi amal ma'ruf ni sangat penting. Hendaklah ada kalangan kamu satu puak, sekurang-kurangnya ada kalangan kamu. Nabi kata akan ada kalangan umat aku sehingga hari kiamat. Kumpulan yang menegakkan amal munkar ni akan ada sehingga hari kiamat, tak habis. Bila nak berlaku kiamat, tak ada orang ni. Walaupun kena marah, walaupun orang benci, tak apa, boleh pahala. Boleh pahala. Akan tiba masanya orang berpegang dengan agama macam pegang bara api. Pahala sangat besar. Masa kita kuat agama ni, orang bersih. Pahala sangat besar dari Allah Ta'ala. Jadi kalau ada kumpulan ini, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang akan mendapat kemenangan. Kemenangan dunia dan kemenangan di hari akhirat. Dua kemenangan. Berjaya dunia, selamat daripada wabak bencana, selamat daripada kejahatan. Kalau ada kejahatan pun dia boleh pahala, orang ni boleh pahala dalam kebaikan selalu.
hari akhirat lebih-lebih lagi mendapat kebaikan. Mereka lah mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kena ada kumpulan. Dan kita kena hidup kumpulan. Nabi kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu kena ikut kumpulan orang Islam dan pemimpin mereka. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu tanya Nabi Rasulullah dalam hadis yang panjang, baca terjemahan dia. Dia kata, Rasulullah, kita dulu dalam keadaan yang jahat, jahiliah. Mari Islam. Adakah lepas pada Islam ini ada mari keburukan? Nabi kata, ya ada. Ada keburukan. Kamu cegah dia, kamu halang dia, kamu tu dia. Lepas keburukan ni ada pula kebaikan. Ada, tapi ada keruh. Ada keruh. Kebaikan tu ada, tapi lemah, tak macam dulu. Akan ada. Lepas tu ada kejahatan. Ya. Nabi kata, du'atun ala abwab jahannam. Penyeru-penyeru ke arah neraka jahannam. Akan muncul orang yang duduk, ajak orang masuk neraka. Wahai Rasulullah, kalau berlaku demikian, kami nak buat macam mana? Kalau berlakulah ada puak-puak yang menyeru pada kejahatan ni, Nabi kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu kena ikut kumpulan Islam dan pemimpin dia. Selagi ada kumpulan Islam, selagi ada pemimpin dia, kamu ikut. Nabi kata. Siapa Rasulullah? Kalau kumpulan Islam tak ada, pemimpin tak ada, macam mana? Tak ada, tinggal saya seorang. Nabi kata, kamu tinggal semuanya. Walaupun kamu terpaksa makan gigi umbi kayu, tak ada makanan. Nak panjat pokok dak urut. Letih makan umbi kayu. Walaupun kamu terpaksa makan umbi kayu, terpaksa makan umbi kayu, kamu tetap dengan Islam, dengan tinggal Islam. Jangan ikut kumpulan-kumpulan yang mengarut, yang menyesatkan kamu. Penyeru-penyeru ke jahanam akan muncul di akhir zaman. Ini zaman fitnah yang sangat besar, yang sangat berat. Sehingga beratnya fitnah ni, ada orang yang kuat agama duduk di bukit. Orang yang kata tak apa bukan cari jin. Orang tua-tua ni tak apa cari jin, nak cari ilmu lebih, tidak. Orang dulu beruzlah ni kerana nak selamatkan agama. Bila berlaku dia tak tahan, nak ajak orang tak boleh, dia tak mampu, dia pergi duduk seorang-seorang buat ibadat. Selagi ada jamaah Islam, ikut jamaah Islam. Jangan pula jamaah Islam. Pernah seorang sahabat, dia tak boleh ikut jamaah Islam. Sahabat ni dia musafir tengah padang pasir, berjumpa dengan mata air curang, air yang jernih. Lalu dia fikir molek, dia kata, kalau aku mari di sini, bawa anak isteri, buat pagot, tanam, pera-pera binatang, perah susu, makan, tak campur dengan orang, buat ibadat sini. Tapi kena tanya Rasulullah dulu. Dia balik tanya Rasulullah. Rasulullah kata, jangan buat begitu. Mu duduk situ 70 tahun, duduk situ, mudah gaul dengan orang, tak ada perjuangan, tak ada apa-apa. 70 tahun. Baik mu duduk sehari dalam keadaan menghadapi cabaran dan kesusahan. Menghadapi cabaran. Sehari menghadapi kesusahan ni, cabaran ni, berjuang ni, lawan ni. Lebih baik 70 tahun duduk mengasingkan diri. Kerana nak selamat agama, dah campur dengan orang. Tasawuf lah kononnya. Tasawuf tak betul tu. Ulama-ulama tasawuf ni, dia tasawuf hati dia beruzlah, tubuh dia berjuang, tubuh dia menghadapi cabaran, tubuh dia berdakwah, tubuh dia amal ma'ruf dan nahi munkar. Bacalah ulama-ulama tasawuf ni. Uzlah ni uzlah hati, bukan uzlah perjuangan, tidak. Perjuangan ni ialah sifat Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita nak ikut Nabi, kita kena menghadapi cabaran. Pahala dia besar. Kalau kita tahan, dapat pahala besar. Kalau berdosa, bertaubat, boleh pahala juga. Tak tahan berlaku dosa, lepas tu bertaubat, boleh pahala juga. Tak perlu duduk ni, taubat pun tak ada, duduk tu gitu saja jelah. Dan sebab itulah Nabi kata 70 tahun duduk di sana beruzlah, lebih baik
Dengan sehari duduk, lebih baik sehari duduk dalam keadaan menghadapi pencabaran. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah bercerai-berai dan berselisih dalam agama mereka. Sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah. Dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang besar. Ayat ini memberi makna yang besar pada umat Islam. Supaya mengambil pengajaran dan iktibar daripada umat zaman dahulu. Khususnya penganut ahli kitab. Yahudi dan Kristian. Yahudi mengaku pengikut Nabi Musa dan Rasul-Rasul Bani Israel. Kristian mengaku pengikut Nabi Isa. Bahkan sesak sampai latih Nabi Isa jadi anak Tuhan. Terlalu melampau. Walaupun begitu, mereka berpecah sama-sama mereka. Berpecah dari segi akidah, bukan berpecah dari cabang. Akidah berbeza antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Allah Ta'ala tak mengizinkan orang Islam berpecah dalam rukun, ke akidah, ke dasar. Ke rukun, dasar yang wajib, asas agama Islam tak boleh berpecah sekali. Diharamkan berpecah. Adapun dalam perkara faruk, perkara cabang, menafsirkan mengikut perubahan waktu dan masa cabang-cabang hukum Islam. Timbulnya mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, mazhab Sa'id bin Musayyab, mazhab Hasan Basri, mazhab Abu Thawr, mazhab Sufyan ats-Tsauri, macam-macam mazhab. Itu tak jadi salah. Perkara faruk, perkara cabang. Yang salahnya rukun. Sembahyang 5 waktu adalah wajib. Tak ada khilaf. 5 waktu wajib. Baca Fatihah, Bismillah tu masuk tak dalam Fatihah. Ini khilaf ulama. Itu khilaf. Niat sembahyang, lafaz tak lafaz niat sembahyang. Itu khilaf ulama. Ada ulama kata sunat berlafaz, mazhab Syafi'i. Ulama kata bid'ah berlafaz. Itu mazhab lain. Khilaf dalam masalah cabang. Nak ambil semayang kena ada wudu. Itu tak ada khilaf. Ini sebut dalam Quran. Yang ada nas. Hilang air semayang. Setuh orang puang. Awla mastumun nisa. Apa makna bersetuh? Syafi'i kata setuh kulit dengan kulit. Mazhab lain kata setuh makna bersetubuh. Bukan setuh kulit dengan kulit. Itu khilaf. Masalah cabang. Masalah cabang tak jadi sebab perpecahan. Bukan kita orang mazhab Syafi'i boleh buat imam. Orang mazhab lain tak ada salah. Orang tak baca bismillah. Walaupun dia setuh dengan orang puang, mazhab kita hilang, mazhab dia dah hilang. Boleh sah semayangnya. Sah semayang. Mengikut mazhab dia. Dan tak ada salah kita ikut buat imam orang mazhab lain. Tak ada salah. Kerana rukun semayang tu sama. Cuma cabang saja beza. Dan Nabi sebut, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Mana-mana hakim yang beristihad dalam perkara tak ada nas. Betul ijtihad dia kajian dapat 2 pahala. Kalau ijtihad dia salah dapat 1 pahala. Ini perkara faruk yang tak boleh perkara dasar. Perkara asas. Perkara asas. Perkara asas itu tidak boleh. Orang Yahudi dengan orang Kristian ni dia berkhilaf dalam perkara asas. Akidah antara satu mazhab, mazhab lain tak sama. Rukun satu mazhab lain tak sama.
Ini diharamkan, tidak boleh. Porok boleh, dan Nabi pernah sebut orang Yahudi berpecah lebih pada 71 satu riwayat. Kristian 72, semua dalam neraka melainkan satu. Umat aku pecah pada 73, melainkan satu. Yang satu tu yang pegang dengan Quran dengan hadis. Yang satu tu. Makna pecah ni pecah daripada dasar, daripada rukun. Bukan pecah ke cabang. Pecah mazhab-mazhab cabang itu tidak menyebabkan murka Allah Ta'ala. Itu keluasan hukum syarak. Hikmat berlakunya khilaf ialah kerana nak melaksanakan syariat dalam masyarakat yang berbeza. Masa yang berbeza. Keadaan yang berbeza. Itu berlakunya khilaf. Itu tak jadi salah. Jadi salahnya khilaf perkara asal. Perkara halal haram yang sudah tetap. Judi tetap haram. Arak tetap haram. Tiba-tiba dalam Yahudi dan Kristian dia ubah. Arak jadi halal, judi jadi halal. Makan riba kalau dengan Yahudi sama Yahudi haram. Dengan bahasa lain halal boleh. Itu ubah agama. Ubah agama ni tak boleh. Dia khilaf. Ada juga mereka yang berpegang dengan asas agama. Pegang dengan asas agama, yang inilah yang banyak ikut Islam. Masuk Islam pada akhirnya. Jadi kita orang Islam jangan jadi macam orang Yahudi, jangan macam orang Kristian. Kalau jadi macam mereka menyebabkan seksa di dunia dan seksa di akhirat. Hina di atas dunia, menjadi bangsa yang lemah. Umat yang tidak kuat, dijajah oleh orang. Diperintah oleh orang. Merempat. Kita saksikan apa yang Tuhan sebut ni adalah betul. Bila orang Islam balik pada semangat kebangsaan, tinggal semangat akidah, semangat Islam. Macam zaman jahiliah dulu. Arab dengan Arab berperang sampai sendiri. Bukan pasal apa ni porok, pasal benda-benda yang asas. Berbalah, berbunuh antara satu sama lain. Menyebabkan mereka jadi lemah, dikuasai oleh orang. Orang Yahudi tak 80 juta, Arab 100 juta lebih. Dikuasai oleh Yahudi. Begitu juga bangsa lain pun yang tak pegang dengan Islam, berpecah sama sendiri, menjadi hina bangsa itu. Itu seksa di atas dunia. Seksa di akhirat dihukum oleh Allah Ta'ala. Kerana meninggalkan kitab Allah, meninggalkan pegangan pada tali Allah Ta'ala. Berpisah daripada tali agama. Bagi mereka azab yang sangat besar dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.